Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Boleh nampak? Kecil sangat. Baik, kita akan sambung pengajian kita daripada wayar dia tak boleh tu. Tak suruh sikit. Pengajian kita daripada kitab Asbah wal Nazair yang berkait dengan qawaid fiqhiyah ataupun kita sebut sebagai kaedah fiqh. Pada minggu lepas kita masuk pada bab yang pertama dalam nota kita yang lepas, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu bergantung kepada niat dia ataupun qasadnya. Baik, maka untuk kali ini kita akan masuk perkara yang kedua daripada qawaid ini. Baik, anda pun tak jumpa cari duduk mana pula ni. Saya mesti baik, kita masuk pada kaedah yang kedua. Baru ni kita kaedah yang pertama, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Walaupun di sana nanti dia ada pecahan-pecahan dia. Kaedah kita yang kedua pada malam ni ialah al-yaqin la yazalu bisyakki. Benda yang kita yakin, yakni keyakinan, tidak hilang kerana keraguan. Jadi kita boleh kias semualah dalam banyak perkara. Di antaranya ialah perkara yang kita yakin tidak akan hilang dengan sebab datangnya keraguan. Ini kita boleh kias dalam bab solat, dalam bab puasa, dalam segala bab lah. Ulama-ulama ni dikumpul berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ulama fuqaha menyandarkan kaedah ini kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu hadis Nabi yang menyebut tentang masalah ini. Yang pertama ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza wajada ahadukum fi batni, iza wajada ahadukum fi batni syai'an fa askala alaihi akhrajahu minhu syai'an amla fala yukhrijanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Apabila seseorang kamu, bukan kami, apabila seseorang kamu, tukar situ, mendapati sesuatu di dalam perutnya, lalu membuatnya ragu. Maknanya kita ni tengah duduk semayang ke, kan? Lalu tiba-tiba rasa berhalun dalam perut. Sesuatu tu maknanya rasa berhalun lah dalam perut. Lalu dia kata apa? Fa'ashkala alaihi, lalu menjadikan dia ragu. Kita pun ragu. Akhraja minhu syai'an amla, dah kentut ke tak lagi.
Mana berangi, angin dalam perut ni, urat-urat contohnya. Sebab petang tadi makan telur dengan ubi kayu contohnya. Jadi mana menyebabkan kita kembung. Lalu kita pun ragu. Bila ragu, akhraja minhu syai'an amla. Sama ada dah keluar, dah kentut ke belum kentut. Maka kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan kamu keluar daripada masjid. Maknanya jangan keluarlah nak pergi ambil wuduk ke apa semua, memang tak batal wuduk. Maknanya kalau kita tengah berwuduk, kita pun ragu sama ada kentut ke belum, maka fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar daripada masjid hatta yasma'a sautan, hingga terdengar suara, memang suara kentut betul, benguk sekali contohnya, au yajidar rihan, ataupun dapati bau. Dapati bau, slow je bau telur hak petang tadi, contohnya. Jadi maknanya pada masa tu barulah yakin. Jadi nak ceritanya apa? Al-yaqin, benda hak kita yakin mana? Hak kita yakin dalam bab ini, kita yakin kita ada wuduk kan, sebab kita dah berwuduk kan. Yang syaknya apa? Yang syaknya kentut ke belum kentut. Maka kata dia, benda hak kita yakin tidak boleh dibatalkan oleh syak kita. Jadi mana al-yaqin la yazalu bisyakki. Itu mana kaedah dia. Jadi pegang pada kaedah ni, banyak hukum keluar, furuk dia. Banyak hukum keluar. Daripada kita tengok hasil daripada ini juga hadis daripada Nabi. Ini juga hadis, mana nak kuatkan bahawa ulama fuqaha ni dia tidak reka kaedah ni, melainkan datang daripada hadis dari Nabi. Iza syakka ahadukum fi salatih, apabila seseorang di kalangan kamu mendapati keraguan, syakka, rasa syak, ahadukum, seseorang kamu, fi salatih, dalam salat dia, falam yadri kam shalla asalasan am arba'in, tengah semayang dia pun 3 rakaat ke 4 rakaat semayang zuhur ni. Kita semayang zuhur lah kata, semayang isyak ke. Kalau semayang maghrib tak payah duk sibuk lah 3 ke 4 kan, sebab maghrib tu 3 je. Ni cerita solat zuhur, solat asar, solat isyak contohnya. Lalu bila dalam solat tu rasa ragu, dia kata asalasan am arba'ah, adakah baru 3 ke rakaat keempat dah ni, contohnya. Maka kata Nabi, falyatrahis syakki, maka hendaklah dia buang rasa syak, wal yubna ala mastaiqana, maka hendaklah dia bina di atas apa yang dia yakin. Baik, kalau kita 3 dengan 4, hak mana kita yakin? Hak yakin 3 lah nak. Yang 4 itu ragu. Maka kena kira 4, kena kira 3. Maknanya kena tambah 1 rakaat lagi. Kena tambah 1 rakaat. Mana rakaat yang kita ada sekarang tu jangan anggap 4, sebab 4 tu hak ragu. Hak tentunya 3. Tentunya 3. Begitu ke kalau 2, kita baru rakaat ketiga ke rakaat kedua, maka kena ambil 2, sebab 2 tu yang yakin, yang 3 tu adalah syak, benda yang kita ragu. Jadi makna itu di antara usul asal kaedah dia ialah al-yaqin la yazalu bisyakki. Benda hak kita ada setengah baca la yuzalu, bolehlah kan, la yuzalu dengan bacaan bina majhul, la yuzalu bisyakki. Bisyakki itu jumlah jar dan majrur menjadi naib fa'il bagi yuzalu. Itu dia. Boleh baca belaka tu. Dia asalkan tak ada baris, boleh baca belaka lah. Ada baris je, kita nak ikut baris. Baik. Dan hasil daripada itu, pecahan daripada kaedah ini ialah, daripada kaedah al-yaqin la yuzalu bisyakki ni ada pecahan dia. Yang pertama apa? Jadi siapa yang tu kena tulis lah, yang buat buku nota ni semua tu kena tulis. Baik. Yang pertama pecahan dia, al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Mana tu? Asal segala sesuatu tetap sebagaimana asalnya. Benda hak asal bagi setiap benda ni, bila kita nak berhukum, dia kena balik pada hukum asal. Jadi lebih kuranglah dengan al-yaqin la yazalu bisyakki. Sebab hak asal tu hak kita yakin kan. Hak kemudian tu kita ragu. Maka asalnya ada satu kaedah lain. Ini sebenarnya dia gabung kaedah Imam As-Syafi'i, kaedah fiqh daripada ulama-ulama pandangan Al-Juwairimi dan sebagainya. Jadi maknanya sekarang kata dia asal bagi setiap suatu hukumnya adalah pada asal dia. Contoh di mana? Penjelasan. Hanya penjelasan ni lah. Boleh baca, saya ingat tak? Saya ingat sikit pasal boleh baca lah. Yang pertama,
seorang yang bersahur pada akhir malam. Orang yang bersahur pada akhir malam dan ragu akan terbitnya fajar. Jadi masa dia duduk sahur tu, dia duduk mikir, ke dah imsak dah ni, ke dah fajar dah. Maka sah puasanya kerana asalnya waktu malam. Dia datang daripada asal. Maka ambil hukum asal, iaitu malam. Hukum yang dia ragu mana? Hukum ragunya terbit fajar ke tak? Terbit fajar ke tak? Maka buang hak ragu tu, ambil hak asal, maka sahur dia sah. Sebab kalau orang tanya, sah tak sahur dia? Sah lah, sebab hak asal dia. Baik. Yang kedua, seorang yang berbuka puasa, ragu ia tentang ghurub, yakni masuk waktu tenggelam matahari, waktu maghrib, maka batal puasanya kerana asalnya ialah siang. Baik, hari tu dia puasa. Lepas tu berasa nak buka puasa juga, masuk dah rasa kata dia. Tengah duduk makan, dia pun mikir, ya ke buka puasa ni masuk ghurub tenggelam matahari ke tak hari ni? Maka puasa dia dah batal dah. Sebab mengambil hukum asal siang hari. Malam ghurub keraguan. Yang yakin siang. Maka ambil hukum asal, maka puasa dia jadi batal sebab dia makan pada waktu siang. Baik. Yang ketiga, seorang bapa mengahwinkan anaknya dengan berkeyakinan ia masih perawan. Kemudian datang 4 orang wanita bersaksi bahawa anak gadisnya tidak lagi perawan. Jahat juga 4 orang ni. Maka dakwaan itu terbatal kerana asalnya ia adalah perawan. Jadi anak dara dia tadi memang anak dara lah. Belum kahwin, belum apa benda semua lagi. Lepas tu tiba-tiba hari nak kahwin, masa akad nikah, datang 4 orang perempuan kata, anak pakcik ni tak perawan dah. Tak ada dah, tak perawan dah anak pakcik ni. Jadi hukum dia mana? Hukum dia tetap hukum perawan, yakni hukum mengikut apa yang bapa dia yakin. Sebab hak tadi itu kecuali, dia ada kecuali pula lepas ni. Kecuali apabila ragu menjadi yakin. Benda hak ragu tu jadi yakin. Contoh sekarang, dia ragu kan, dia yakin anak dia perawan, cuma keraguannya ialah perawan ke tak? Perawan ke tak? Itu ragu. Tiba-tiba datang bukti, doktor benar, contohnya. Doktor tu memang buat kajian, doktor tu jahat juga contohnya. Jadi buat kajian, buat penyelidikan, doktor kata ini sah dengan ujian makmal klinikal bahawa anak dia sudah tidak perawan. Maka pada masa itu ragu tadi berubah jadi yakin tak? Jadi yakin. Maka yakin boleh membatalkan yakin. Yakin boleh membatalkan yakin. Dia contohnya kita kata dalam bab al-ijtihad. Ijtihad. Al-ijtihad tu dia berkait tu yakin boleh membatalkan yakin. Al-ijtihadu la yubtalu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad. Contohnya apa? Kita 5 orang. Pergilah satu hutan ke rimba, mana hutan rimba, nak semayang, tak tahu kiblat. Memanglah dalam hutan mana ada kiblat kan? Jam pun tak bawa ni semua. Kompas tak ada. Cuma bawa bawa jalan kaki begitu je. Baik, orang ni kata, aku rasa belah sini lah kiblat. Hak seorang tu kata. Hak B kata, tak, bukan belah itu. Belah sini. Hak seorang lagi belah situ. 5 orang tu lain belaka. Maka mereka tunaikan solat zuhur dengan kiblat yang berlainan. Kenapa? Kerana ijtihad orang pertama tadi tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad orang kedua. Sebab dia ijtihad je. Benda ijtihad tidak boleh dibatal oleh ijtihad. Maknanya orang yang ijtihad tadi dia zon dah. Maknanya dia zon arah tu. Maka zon tidak boleh membatalkan zon. Maknanya walaupun orang ni zon arah ni, tapi tak boleh batal sebab dia orang lain. Itu. Kecuali bila datang yakin. Yakinnya mana? Yakinnya tiba-tiba datang satu orang, contohnya datang satu orang, dia bawa kompas, tengok-tengok arah tu, barulah pakat batal belaka hak lain, ada ke situ. Jika sekiranya salat masih ada waktu untuk 1 rakaat, maka wajib i'adah salat. Mana kena ulang balik salat tadi. Jika tidak cukup 1 rakaat, maka kena qada dalam waktu yang berikutnya. Waktu mana? Kalau sembahyang zuhur, kena qada waktu asar, jangan tunggu waktu maghrib. Siapa yang qada asar dalam waktu maghrib, walaupun sah qada dia, tapi dia telah berdosa dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya itu di antara cerita ijtihad tadi. Kemudian yang keempat, seorang bapa mengahwinkan anaknya. Hak tu juga. Tak apalah.
Seorang suami ragu apakah ia telah menceraikan isterinya atau belum. Tengok, memang ragu pula dah. Cerai dah kedak lagi ya. Jenis suami makan daun ketung ni. Jadi suami ragu apakah dia telah menceraikan isterinya atau belum. Maka hukumnya belum, kerana asalnya ada ikatan perkahwinan. Jadi kira belum. Dia kira belum. Yang kedua, yang berkait dengan al-yaqin la yuzalu bisyaki. Al-aslu bara'atun zimmah. Ini kena orang mengaji fiqh, qawaid, dia kena ingat belaka lah, ada dalam kepala lah kan. Itu cara dia, kena ingat dalam kepala. Jangan lupa qawaid. Ubah daripada jangan lupa lirik. Jadi al-aslu bara'atun zimmah. Pada asalnya segala sesuatu itu lepas daripada tanggungan. Baik. Asalnya segala sesuatu lepas daripada tanggungan. Baik. Kita kata begini. Baik, dia akan datang nanti. Contoh dia. Jadi mengikut hukumnya, asal setiap benda adalah bara'ah. Benda itu lepas daripada zimmah tanggungan. Itu hukum asal. Contoh kita dulu asal ada tanggungan tak? Tak ada. Sebab tak ada isteri, tak ada anak kan. Baik, sebelum ada isteri, lepas tu belum ada anak, ada tanggungan anak? Tak ada. Kita sekarang tak ada hutang, ada tanggungan? Tak ada. Tapi bila ada hutang, ada tanggungan. Jadi mana hukum asal tak ada tanggungan. Baik. Bila begitu, penjelasan. Apabila terjadi perselisihan pada nilai barang yang hilang antara peminjam dan pemberi pinjam, maka dibenarkan perkataan peminjam. Contoh begini. Kita ni pergi pinjam pinjam lembu lah. Pinjam lembu nak bajak sawah contohnya. Pergi pinjam sebab dia ada lembu. Kita tak ada lembu. Kita pinjam lembu dia. Jadi bila pinjam, bila kita dah bajak sawah, hantar balik semula. Hantar balik ke tuan dia. Tengok-tengok tak ada telinga. Kan? Tak ada telinga sebelah lembu tu. Kurang nilai dia. Mana nilai lembu tu jadi jatuh harga dah. Jadi tuan dia kata, aku serah ke engkau hari tu, lembu aku ada telinga. Kata di tuan, kata di peminjam pula, aku tengok memang tak ada dah. Mana? Maka dibenarkan siapa? Dibenarkan peminjam. Sebab hukum asal peminjam, dia tak kena tanggung benda tu. Dia tak kena tanggung susuk nilai tu, dia tak kena tanggung. Jadi dengan itu perkataan dia dibenarkan. Perkataan dia dibenarkan dan perkataan tuan lembu tidak dibenarkan. Sebab tuan lembu boleh ada menipu ke apa benda semua. Kalau dia betul, dia cerita pada awal itu lagi dah. Mana itulah, di situlah ditimbulnya asal hukumnya tidak ada zimmah, tidak ada tanggungan. Maka bila orang nak tuduh kita ada tanggungan, maka tanggungan tuduhan itu terbatal. Tuduhan itu terbatal. Baik, satu, ini tak apa jelas lagi situ. Seorang penjenayah mengaku melukai mangsa dengan satu tikaman. Dia kata saya toreh atas belakang dia. Tapi mangsa berkata, bahkan engkau melukaiku dengan 2 tikaman, tapi aku sembuhkan satu daripadanya. Maka perkataan penjenayah dibenarkan. Tengok, makna hukum Islam dia punya begitu sekali adil. Walaupun penjenayah dah tu, kalau kita kira mana jatuh hukuman kan? Tapi Islam tidak begitu. Kenapa? Kerana asalnya penjenayah hanya tanggung kesalahan satu luka saja. Luka yang kedua tu tidak tanggungan dia. Tiba-tiba ada dakwaan kata dia kena tanggung luka tu. Maka dia tidak diminta menanggung dakwaan tadi. Di mana itu hukum dia. Seorang berkata pada seorang yang lain. So A kata pada B, engkau pernah berhutang kepadaku dan belum membayarnya. Tak pasal-pasal kita duduk kedai, ada satu orang datang, entah tak payah lagi hutang nak. Beliau tidak mendatangkan bukti atau saksi, maka penafian orang yang dituntut adalah dibenarkan. Mana orang tu kata, tak, walaupun ada hutang dulu. Tengok. Tapi dia dibenarkan. Kenapa? Kerana dia asalnya tidak ada zimmah tu, tak ada tanggungan tu. Orang datang tuduh pula. Maka tuduhan itu gagal jika tidak datang bukti bertulis ataupun saksi. Jadi maknanya itu hukum dia. Jadi kita bawa lah benda lain lagi. Ceritalah mana daripada satu hukum tu, dia akan datang bab lain, bab zakat, bab apa, semua ada lah. Maknanya al-aslu bara'atun zimmah. Dar bara'atun zimmah. Kedua, ini kena study sebenarnya ni.
Kena balik duduk rumah pula, kena study pula. Tak tahu kena WhatsApp balik. Duduk masuk dalam apa ni? WhatsApp kita tu. Masuk situ balik kalau tak tahu. Mana supaya kita betul-betul jelas dan faham. Baik, yang ketiga. Man syakka hal fa'ala syai'an amla fal aslu annahu la yaf'al. Ini dalam bab perbuatan pula. Seorang yang syak, adakah dia dah buat ke belum buat? Dia dah buat ke belum buat? Fal aslu annahu la yaf'aluhu, maka hukum asalnya dia tak melakukan dia. Dia tak laku. Mana? Sebab antara buat dengan tak buat itu dikira asal. Tak buat. Sebab asalnya apa? Sebab asalnya kita tak buat apa-apa. Kan? Lepas tu kerja baru datang, perbuatan. Jadi bila syak antara dah buat ke belum buat, maka dikira tak buat. Dikira belum buat. Mana dia? Penjelasan. Musalli, orang yang menunaikan salat. Jangan sebut musalla. Musalla tempat salat. Baik, musalli, orang yang menunaikan salat ragu apakah ia telah melakukan rukun atau tidak. Dia tengah-tengah solat, rokok ke tak tadi dia dah sampai sujud dah, ataupun duduk antara dua sujud, dia pun mikir, rasa macam terus tak rokok tadi, maka hendaklah ia mengulanginya, iaitu menambah satu rakaat yang lain. Bukan diulangi rokok tu, dia kena ulangi salat. Sebab satu rakaat, bila satu rukun tidak ada dalam satu rakaat, maka rakaat itu dikira tidak ada. Dikira tak ada rakaat tu. Misal contoh, sebab rakaat kita rukun, qiyam, rokok, kan, dua sujud, duduk antara dua sujud, kita katakan di antara dia. Tapi salah satu tak ada, salah satu tak ada rakaat, dia dikira tidak ada rakaat. Maka bila dia ragu tertinggal rukun, maka dia kena tambah satu rakaat. Sebab dia sebab dia apa? Dia syak antara dah buat ke belum buat, maka dikira belum buat. Bila belum buat, kena tambah satu rakaat lah. Yang kedua, seorang membasuh kaki pada wuduk, kemudian ia ragu sama ada basuhan kedua atau ketiga. Dia basuh kaki, basuhan pertama ke basuh kedua, ketiga, kedua atau ketiga, maka ditetapkan yang kedua. Macam tadilah, diulangi yang ketiga. Tapi dalam hal ini Al-Juwaini berkata, meninggalkan sunnah lebih aku suka daripada melakukan bid'ah. Tengok satu bab. Mana dalam bab tadi kita ambil wuduk, kan sunnah Nabi 3. Kita pun berwuduk. Bila berwuduk kita syak 2 ke 3, 2 ke 3. Maka kata Al-Juwaini, dia kata bagi aku jangan tambah. Sebab kalau tambah mungkin jadi 4. Bila 4 dah bid'ah. Jadi biarlah meninggalkan sunnah, maknanya tak buat jadi 3, biar 2 je. Meninggalkan sunnah lebih aku suka daripada melakukan bid'ah. Tapi beliau dibantah, ulama lain bantah dia, bantah Juwaini. Dia kata apa? Bid'ah itu jika diyakini basuhan ketiga itu sebenarnya basuhan keempat, tetapi keraguan bukan asas kepada keyakinan. Mana yang 3 tadi ragu tak jadi 4. Ragu tu bukan asas untuk keyakinan. Jadi itu ulama-ulama bahas. Jadi jadi kita tambahlah satu rakaat pula, tambahlah basuhan jadi basuhan ketiga. Kalau takdir dah 4, nak buat macam mana kan? Tapi kurang-kurangnya kita dapat beramal dengan sunnah, iaitu 3 kali. Yang ketiga, seorang yang ragu pada puasa. Seorang yang ragu pada puasa pada 10 hari yang pertama. Dia puasa dah 10 hari. Tiba-tiba dia fikir apa? Apakah ia meninggalkan semuanya atau hanya 3 hari? Ini pelik buat orang ni. Dia duduk mikir, aku tertinggal 10 hari dah ke 3 hari, maka wajib ia qada 10 hari. Sebab dia dikira belum buat. Itu dia kata man syakka fa'ala syai'an amla, maka dikira belum buat. Benda yang kita ragu antara dah buat ke belum buat, dikira tak pernah buat. Maka dia ragu 10 ke 3, maka kira 10 tak pernah buat. Maknanya dia kena qada ke 10 hari itu. Itu dalam bab tadi. Habislah. Itu dia al-yaqin la yazalu bisyakki, ataupun al-yaqin la yuzalu bisyakki. Jadi kena ingatlah kaedah pertama hari itu al-umuru bimaqasidiha. Baik. Kaedah yang kedua al-yaqin la yuzalu bisyakki. Banyak kaedah lagi ni. Jadi batu kena hafal terus. Kalau nak tunggu banyak baru nak hafal, memang muntah kita. Di mana kita hafal sikit-sikit insya-Allah. Itulah dia. Ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan berkenaan dengan ni lah, jangan
Tanya pasal benda lain. Jangan tanya ucapan Karpasing baru ni. Tanya ni. Ada gambar ke contoh, maka dibenarkan dia lah. Dibenarkan si tuan barang. Tapi jika tidak ada bukti keyakinan menunjukkan begitu, maka orang peminjam tidak perlu menanggung zimmah tu. Dia tak boleh nak tanggung zimmah. Sebab Islam dia begini dia. Anda buat tu contoh ini beza. Ambillah itu contoh. Satu, al-aslu syai'. Al-aslu syai' mubahun. Al-aslu syai' mubah. Baik. Ini setengah pandangan ulama. Anda buat contoh lah ni. Dia kata asal sesuatu itu harus. Illa melainkan jaa ataupun melainkan apa al-aslu syai'in mubahun illa jaa apa tu. Dia kata mana asal suatu benda tu mubah harus, kecuali bila datang dalil menunjukkan haram. Itu Imam Syafi'i pegang tu. Dalam mazhab Syafi'i semua hukum benda ni harus berlaku. Contoh makanan, kita katalah makanan kan. Makanan makna binatang. Asal semua binatang ni halal. Asal binatang, melainkan bila datang dalil menunjukkan dia haram. Bermakna kalau kita jumpa seekor binatang tak ada dalil menunjukkan dia haram, tapi tak ada dalil menunjukkan dia halal, kita nak kata apa dia? Itu dia. Seekor binatang macam ikan, tapi belah macam rimau, contohnya. Contoh kan. Jadi dia ni tak ada dalil menunjukkan halal, tak ada dalil menunjukkan haram. Kita nak kata apa? Kita kena kata halal. Sebab al-aslu syai'in mubah. Hukum asalnya halal. Dalil kepada halal tak payahlah, sebab hukum asal dah. Cuma perlu dalil haram. Tapi dah dalil haram tak ada, halal. Itu kaedah dia. Tapi pergi pada mazhab Hanafi pula, al-aslu syai'in haramun. Asas segala benda tu haram, kecuali ada dalil menunjukkan halal. Itu dia beza dia. Di mana nanti kita akan bincang hak tu. Mana dalam bab-bab tertentu. Jadi bila orang tanya kita, entah buat benda tu, mana dalil entah buat? Benda yang halal kan? Mana dalil entah boleh buat benda tu? Nak buat benda baik tak perlu dalil. Nak meninggalkan benda haram, maka nak menyatakan dia haram baru perlu dalil. Betul, nak menyatakan benda haram baru perlu kepada dalil. Tapi nak menyatakan benda yang baik tak perlu dalil. Atas dasar inilah maka ulama-ulama As-Syafi'i dia meletakkan bahawa apa? Adanya bid'ah hasanah. Adanya bid'ah hasanah. Sebab asalkan benda tu baik. Contoh baru ni bab orang duk bincang apa? Doa akhir tahun dengan awal tahun kan. Doa akhir tahun dengan awal tahun. Sibuk dalam Facebook macam-macam gaya. Baik. Jadi kita nak kata apa? Hak tu kata tak ada dalil menunjukkan Nabi pernah buat doa akhir tahun awal tahun. Baik, kita pergi bila tak ada dalil, pertama sekali dalam kaedah orang disiplin ilmu, dia pergi pada hukum umum. Pergi benda umum dulu. Itu khusus tu. Awal tahun, akhir tahun benda khusus. Yang khas lah, benda khas. Benda umumnya mana? Benda umumnya ayat Quran kata, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah padaku. Itu hukum umum. Ada Allah Ta'ala sebut tentang tempat? Tak ada. Ada Allah sebut tentang masa? Tak ada. Jadi bila Allah Ta'ala tak sebut tentang tempat, maknanya semua tempat itu harus berdoa. Takkan Allah nak sebut belaka dalam tu? Berdoalah kamu di masjid, doalah kamu atas tangga masjid, doalah kamu dalam kereta, doalah kamu dalam sambil pergi pejabat, doalah kamu. Panjang mana ayat Quran? Kan? Jadi oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala tak kaitkan dia dengan tempat, maka semua tempat itu boleh berdoa. Jadi kita pun boleh kata semua tempat boleh berdoa. Dalam tandas, luar tandas, tiba-tiba datang dalil hadis Nabi tak beri berdoa dalam tandas. Maka dalam tandas saja tak boleh. Hak lain tak ada dalil menunjukkan kata tak boleh. Satu, kena tempat. Baik. Kedua, ada Allah sebut tentang masa. Dalam doa tu, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu pada aku makbulkan kamu. Ada Tuhan sebut tentang masa? Tak ada. Maknanya semua masa harus berdoa.
Atas dasar itulah maka bila letak doa tu awal tahun ke awal akhir tahun ke tengah tahun ke pucuk tahun ke, tak kisah dah. Sebab soal itu benda yang asalnya harus, kecuali datang dalil menunjukkan Nabi kata haram berdoa pada akhir tahun. Makna begitu. Jadi orang hak tanya kita tadi, hak yang kita buat doa kita, dia kata mana hadis kata boleh. Kita boleh tanya dia, yang tak kata tak boleh, mana dalil? Patut entahlah yang lebih perlu pada dalil sebab nak mengharamkan benda harus. Itu dia. Itu bertelingkah situ benda. Jadi makna betul ulama ni dia kaji belaka dah benda tu. Sebab tu kita kena cermat. Itu nak ceritanya kena cermat. Jangan kita gopoh-gapah lah dalam bab tu. Banyaklah dia bahas. Siap dengan murtad pun ada dah. Apa ni ajaran sesat sama dengan komunis ni semua macam-macam. Jadi sebab tu kita kena tengok. InsyaAllah kita belajar sikit demi sikit, lama-lama kita boleh faham kenaan dengan kaedah fiqh. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.